Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al al-huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nuran, fi sam'ina nuran, fi basarina nuran, fi lisanina nuran. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna fahaman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini lagi untuk sesi yang ketiga di Negeri Sembilan, sesi keempat bagi keseluruhannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan yang sanggup hadir pada hari ini untuk berkongsi perbincangan sifat 20. Namun pada hari ini kita akan memfokuskan mengenai sifat kalam dan akan disusuli dengan secara ringkas bicara sifat ma'nawiyah. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada guru saya, Cikgu Ibrahim, yang sanggup sudi hadir pada hari ini juga. Anggaplah sebagai penaziran untuk saya bicara pada hari ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, mengenai sifat kalam, suatu perbincangan yang agak rumit. Dan sebenarnya tidaklah rumit. Dia rumit tapi sebenarnya tidak rumit. Yang tidak rumit itu apabila kita sekadar mempercayai bahawasanya Tuhan itu bersifat dengan kesempurnaan. Itu yang tidak rumit. Yang rumitnya macam mana? Apabila akal manusia ini ibarat kanak-kanak yang suka bermain-main. Jadi akal manusia ini ibarat kanak-kanak. Dia serba nak tahu di dalam permainan, maka semuanya dia nak cuba, semuanya dia nak terokai. Maka pada ketika itu seandainya tidak ada pengawalan, seandainya tidak ada suatu garis panduan ataupun tidak ada satu disiplin yang sempurna, maka dikhawatiri terjerumus, tengah bermain terjerumus ke longkang, masuk ke belukar dan sebagainya. Begitulah juga membicarakan tentang sifat kalam. Lalu oleh kerana itulah saya tak boleh nak fokuskan, nak berikan perincian perbincangan pada hari ini mengenai sifat kalam, kerana saya sendiri kabur. Kabur macam mana? Saya tak tahu macam mana saya nak bicarakan pada hari ini mengenai sifat kalam. Melalui step antara satu langkah kepada satu langkah, saya tak jumpa lagi dia punya idea cara penyusunan pada hari ini. Saya minta maaf. Oleh kerana itulah pada kandungan di sini saya hanya tulis definisi sifat kalam dan yang keduanya hal maknawiyah. Jadi fokus utamanya saya nak berkongsi maklumat mengenai semata-mata sifat kalam. Yang maknawiyah ni kalau ada masa kita lebih sikit perbincangannya, kalau tidak lebih sambil santai saja sifat maknawiyah. Kerana itu perbincangan yang tidak berapa kritikal. Yang kritikal ni mengenai sifat kalam. Dan apabila saya melihat kepada pengalaman-pengalaman sebelum ini, sebagaimana saya dah bicarakan tadi, nak mudahnya memang mudah. Lebih kurang 5 minit saja boleh terangkan kepada tuan-tuan mengenai apa itu sifat kalam yang wajib kita ketahui. 5 minit, 4 minit, 3 minit, 2 minit, 1 minit. Allah bersifat dengan berkata-kata ataupun perkata yang tak sama dengan makhluk. Tak sampai seminit. Selesai. Itu yang wajib kita percayanya. Lebih daripada itu yang dinamakan sebagai daqa'iq, ghawamid, perkara yang halus-halus, perkara yang rumit-rumit, perkara yang membawa pertelingkahan, perkara yang membawa kepada penyiksaan, perkara yang membawa kepada hasad dengki, perkara yang membawa kepada apa dia? Tohmah mentohmah, perkara yang membawa kepada sesat menyesatkan, perkara yang membawa kepada apa? Kafir mengkafirkan. Apabila dia dah masuk lebih dalam, apabila tidak ada garis panduan,
maka disitulah berlakunya kemudaratan. Lalu kita mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini saya dapat menyusun perbincangan mengenai apa itu sifat kalam. Namun secara umumnya saya akan membawakan perbincangan sifat kalam melalui jumhur, melalui huraian yang masyhur dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah khususnya, dan disentuh sedikit Maturidiyah. Lalunya apabila kita sebagai aliran Asy'ariyah, maka kita akan baca kitab karya yang ditinggalkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di depan mata saya ini ataupun di nota-nota tuan-tuan, kitab Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Zaigh wal Bid'ah. Jadi ini teks Imam Al-Asy'ari. Ada juga terdapat dalam kitab Al-Ibana. Namun hari ini kita fokuskan daripada kitab Al-Luma', kerana Al-Luma' ini memang karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang diyakini secara peratus kesahihannya adalah penulisan karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang tidak ada tokok tambah, dipercayai 100%. Oleh kerana itulah kita ambil kitab ini. Berbeza dengan kitab Al-Ibana. Al-Ibana berlaku khilaf pandangan. Al-Ibana tu berlaku khilaf pandangan mengenai apa dia? Penambahan, tadli dan sebagainya, pokok tambah, penyelewengan dan sebagainya. Begitu juga mengenai kitab apa dia? Risalatu ila ahli saghar. Itu sebenarnya nisbah kepada anak muridnya. Begitu juga dengan risalah istihsan, berlaku juga khilaf. Namun kalau Al-Luma' ni tak ada khilaf. Al-Luma' ni memang tidak ada khilaf. Dan Al-Luma' ini karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menggunakan metod kalam, metodologi ilmu kalam. Berbeza dengan kitab Al-Ibana. Al-Ibana itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia tidak mencurahkan dalam bentuk apa dia? Manhaj ilmu kalam. Sebagian ulama mengatakan Al-Ibana itu ketika Imam Abu Hasan Al-Asy'ari baru menyeberang daripada aliran Mu'tazilah membawa kepada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian lagi mengatakan bahawasanya manhaj Al-Ibana itu berbeza sedikit dengan Al-Luma' ini, kerana Al-Ibana itu ditulis semata-mata nak menunjukkan bahawasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengikut ataupun pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah lanjutan daripada salaf yang terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh kerana itu metodnya agak berbeza dengan Al-Luma'. Baiklah, depan mata kita ini teks Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, in qala qail lima qultum inna Allah Ta'ala lam yazal mutakalliman. Seandainya ada yang berkata, ada yang menyoal, apa mereka kata? Kenapa kamu mengatakan Allah Ta'ala itu lam yazal mutakalliman? Allah Ta'ala itu sentiasa bersifat dengan perkata ataupun bersifat dengan berkata-kata. Wa inna kalam Allah Ta'ala ghairu makhluk. Dan kamu mengatakan bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Qila lahu. Qila lahu qulna zalika li'anna Allah Ta'ala qala innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kami jawab, kerana bahawasanya Allah Ta'ala sungguhnya
Allah Ta'ala berfirman, innama qauluna, sesungguhnya qauluna, ini poin dia, qauluna li syai'in, perkataan kami ataupun berkata-kata kami. Ini poin dia, qauluna li syai'in. Apabila kami berkata pada tiap sesuatu, iza aradnahu, apabila kami inginkan ianya, maka kami hanya mengatakan kun fayakun. Jadi naqula kun fayakun, kami mengatakan jadilah, maka terjadilah. Lalu kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari, falau kana al-Qur'anu makhlukan, seandainya Quran itu merupakan makhluk. Makhluk ni apa dia? Makhluk itulah yang dicipta. Seandainya Quran itu makhluk, seandainya Quran itu bukan sifat Tuhan, seandainya Quran itu bukannya perkara yang ada pada Tuhan, lakana Allah Ta'ala qailan lahu kun wal Qur'anu qauluhu wa yastahilu an yakuna qauluhu maqulan lahu. Dan bermula Quran itu adalah qaulnya, perkataannya, dan mustahillah bahawasanya perkataan itu adalah makulnya. Ini perbincangan mengenai apa? Mengenai perkataan qala yaqulu. Qala fi'il, kemudian fi'il dia ada fa'ilnya. Kemudian apabila ada fa'il, maka mengenai qaul dia ada maqulul qaul. Maqulul qaul ni kalau kita belajar ilmu nahwu ni memang ma'ruf lah. Ianya merupakan ibarat muta'addi ataupun maf'ul bagi qala. Maf'ul artinya benda yang diperkatakan, lanjutan daripada tindakan tadi, apakah hasilnya. Ini saya kecil-kecil ni belajar ni maqul qaul ni. Cikgu Baim ajar saya dulu. Apa nama nahwu saraf ni. Saya berumur 13, 14, 15 saya dilatih mempelajari belajar ilmu nahwu saraf oleh Cikgu Baim, yang mana Cikgu Baim kini menetap di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak cari belajar kaedah cepat belajar bahasa Arab, baca kitab Arab. Kitab Arab Turas, boleh berjumpa dengan Cikgu Baim, merupakan guru saya tu. Alhamdulillah cepat, teknik yang cepat belajar membaca kitab Arab. Jadi antara yang diajar oleh Cikgu Ibrahim, Cikgu Ibrahim depan saya ni, ialah maqul qaul. Maqul qaul adalah perkara yang kita perkatakan. Jadinya mustahil bahawasanya qaul ni apa benda. Seandainya qaul itu ialah maqul qaul, qaul ni macam mana? Ini jadi tempat pertikaiannya. Seandainya qaul itu ialah maqul qaul, seandainya qaul itu ialah sifat dan sifat itu ialah maqul qaul, satu. Seandainya qaul itu ialah perbuatan berkata-kata dan perbuatan berkata-kata itu ialah maqul qaul, maka perkara tersebut adalah perkara yang mustahil. Saya berkata dengan berkata. Ini yang selalu dibawakan oleh Tariq Padail. Apa yang kamu katakan? Li'anna hadza yujibu qaulan saniyan. Kalau begitulah, maka qaul itu juga berhajat kepada qaul yang kedua. Wal qaulu fil qauli tsani wa fi ta'alluqihi bi qauli tsani kal qauli fil qauli awal wa ta'alluqu bi qauli tsani. Jadi dia akan membawa rantaian yang tak akan yang kesudah. Jadi apabila kita berkata akan perkataan, yang perkataan tadi berkata akan perkataan tanpa ada penghujung. Menyapu dengan apa benda yang menyapu tak sampai sudah tadi. Lalu kita katakan menyapu dengan penyapu. Jadi diperkatakan dengan berkata. Perkara yang diperkatakan mestilah dengan berkata, maka timbullah perkataan. Jadi perkataan dengan berkata itu perkara yang berbeza. Jadi qaul di sini merujuk kepada suatu sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala berkata dengan sifat itu akan perkataan-perkataan. Jadi bukanlah Tuhan berkata akan sifat berkata sampai tidak ada kesudahan. Ya, inilah yang dicetuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi maqul qaul bukanlah qaul.
Dengan maksud yang lain macam mana? Kaul itu ada yang bermaksud makul kaul. Kaul itu juga kadang-kala merujuk kepada punca. Kaul itu juga kadang-kala merujuk kepada masdari. Saya menyapu akan benda yang disapu dengan penyapu. Menyapu perbuatan akan yang perkara yang disapu, sampah-sampah, dengan penyapu, menggunakan penyapu. Ini 3 perkara yang berbeza. Jadi saya berkata-kata akan perkataan dengan sifat perkata. 3 perkara. Jelas tuan. Ini puncanya tuan. Wa hadza yaqtadi ma la nihayata lahu min al-aqwal wa hadza fasid. Ini akan membawa kepada apa? Tidak ada penghujung. Duduk le tak habis-habis. Berkata akan, sampailah tak habis dia penghujung dia. Wa idza fasada zalika fasada an yakuna al-Qur'anu makhluqan. Kalau begitu, mustahillah Quran yang dibicara di sini merupakan makhluk. Walau jaza ayaqula la qawlihi la jaza ayurida iradatahu wa zalika fasidun 'indana wa 'indahum. Begitu juga mengenai tu bicara tentang iradah Tuhan. Iradah Tuhan berkehendak akan kehendaknya. La jaza ayurida iradatahu. Nescaya haruslah Tuhan berkehendak akan kehendak. Jadi iradah yang pertama bukanlah iradah yang kedua. Iradah yang pertama itu ialah merujuk kepada sifat. Iradah yang kedua merujuk kepada muta'allaq bih dia, perkara yang nak dikehendaki. Tuhan berkehendak akan perkara yang dikehendaki dengan sifat kehendaknya. Barulah ayat betul. Wa idza batala hadza istahalla ayakuna makhlukan. Apabila batallah perkara tersebut, maka mustahillah bahawasanya Quran itu adalah makhluk. Ini membawa erti kepada bahawasanya Quran itu ialah apa dia? Quran itu ialah sifat Allah yang qadim. Kita bawa lagi. Fa in qala qail, seandainya seorang bertanya lagi, ma haddul kalam indakum? Kulna, apakah definisi kalam di sisi kamu? Maksud definisi di sini, had di sini ialah ta'rif bil had, bukan ta'rif bil rasam. Ta'rif bil had artinya ta'rif yang tepat kepada perkara yang mahdud. Ataupun kita katakan ta'rif bil had ini ialah boleh diberikan sekatan, beri lingkungan. Bila perkataan, bila definisi yang kita berikan itu tepat, tidak ada yang terkeluar, tidak ada yang tercicir, semuanya menyeluputi dalam perkara tersebut. Seperti kita katakan manusia itu ialah hayawan natik. Bila kita katakan manusia itu ialah hayawan bertutur-tutur, jadi pergilah mana-mana sekalipun, semua manusia itu termasuk dalam kategori insan ataupun hayawan tadi, hayawan natik tadi. Ini dinamakan sebagai definisi ataupun ta'rif dengan cara had. Had artinya mahdud. Perkara yang didefinisikan tadi mahdud, memang tersenarai penuh. Itu namanya sebagai definisi dengan cara had. Ada juga definisi dengan cara rasam. Rasam artinya perkara yang tak lengkap, perkara yang kurang, perkara yang tidak sempurna. Ini dinamakan sebagai definisi dengan cara rasam. Jadi apabila membicarakan tentang sifat-sifat ketuhanan, semuanya akan merujuk kepada yang rasam. Rasam ni banyak kategori. Ada yang memberikan definisi dengan cara pelaziman. Ada yang memberikan definisi dengan cara macam mana pembahagian. Ada yang memberikan definisi dengan cara sudut-sudut yang tertentu. Kalam apa dia? Kalam itulah yang terbagi kepada lafaz, terbagi kepada isim, fi'il, huruf. Ini definisi dalam bentuk pembahagian. Jadi rasam tak lengkap.
Kalau definisi dengan cara had macam mana? Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadhi. Tu. Itu definisi dengan had. Namun mengenai sifat Tuhan ini, boleh tak diberikan definisi ketuhanan itu dengan cara had, dengan cara definisi yang tepat? Ini bukan dinamakan sebagai definisi dengan cara had. Kulna, maka berkatalah sahibul irsyad, min a'immatina, sebagian daripada a'immah kami, daripada ulama-ulama kami, imam-imam kami, may yamtani'u min tahdidil kalami, mereka yang menegahkan dari memberikan definisi kalam, sifat kalam. Wa nubayyinuhu bitafsil kama sanuwaddiduhu inda zikrina mahiyatul kalam. Jadi akan bicarakan mengenai sifat-sifat kalam ini. Wa jumlatul ma'lumati, la tudbituhal hududu bal minha ma yuhaddu wa minha ma la yuhaddu, kama anna minha ma yu'allalu wa minha ma la yu'allalu. Jumlah bagi perkara-perkara maklumat-maklumat ialah tidak dapat didobitkan dia dengan hudud. Bahkan sebahagiannya dapat dihadkan dan sebahagiannya tak dapat dihadkan. Sebahagiannya dapat dihuraikan secara tepat, sebahagiannya tak dapat dihuraikan secara tepat. Sebagaimana sebahagiannya dapat diberikan ilalnya, puncanya, dan sebahagiannya tak dapat diberikan punca dan juga ilahnya. Wa qala syekhuna rahimallahu taala, al-kalamu ma aujaba li mahallihi kaunahu mutakalliman. Berkata syekh kami, itulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalam itu ialah perkara yang mewajibkan bagi tempatnya, bagi empunyanya kaunuhu mutakalliman. Empunya tempat tadi dinamakan sebagai kaunuhu mutakalliman. Artinya macam mana? Kalam itu ialah apabila ada kalam itu pada sesuatu, ada kalam itu pada seseorang, ada kalam itu pada ketuhanan, maka seseorang itu dinamakan sebagai mutakalliman. Sesuatu itu dinamakan sebagai mutakalliman. Tuhan itu dinamakan sebagai mutakalliman. Lalu Imam Haramain mengkritik, wa hadza fihi nazarun indana. Definisi kenyataan syekh kami ini ada beberapa tilikan. Maknanya tak berapa tepat lagi lah. Dia kritik dia untuk guru dia. Wal aula annaqula, yang seeloknya diberikan definisi bagi kalam, al kalamu wal qaulul qaimu bin nafsi. Kalam itu ialah al qaulul qaimu bin nafsi. Ini definisi bagi kalam sampailah kini. Namun definisi ini juga sebenarnya telah disebutkan juga oleh oleh Qadi Abu Bakar Al-Bakilani, kalau tak silap saya dalam Insaf. Dan disebutkan juga al-qaulul qaim bin nafsi, artinya meriwayatkan, menukilkan daripada definisi yang diberikan oleh Imam Asy'ari. Begitu juga yang dinyatakan oleh Imam Aduddin Al-Iji. Begitu juga Syarustani, Abdul Karim Syarustani, mana menukilkan al-qaulul qaimu bin nafsi ini, inilah definisi yang diberikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai sekarang. Wa in seandainya kita nak berikan satu gambaran yang lebih terperinci lagi,
Lalu kita mengatakan fahuwal qaulul qaimu bin nafsi allazi tadullu alaihi al-ibaratu wa ma yustalahu alaihi minal isyarat. Ini yang definisi lengkap yang diberikan oleh Imam Haramain. Apa dia? Kalam itu, sifat kalam itu ialah al-qaulu. Sifat kalam ialah al-qaulu. Qaul tu apa dia? Ini yang jadi mabuk berselirat bila kita nak menghalusi. Qaulnya apa dia? Qaulnya qala yaqulu qaul. Apa nama kata perbandaraan ataupun kata dasar. Cumanya bila kita nak tally dengan bahasa Melayu, inilah jadi peningnya. Yang penting perkataan al-qaul. Jadinya itu kita akan bincang nanti. Al-qaul, kaul ini saya tak nak terjemahkan lagi. Sama ada saya nak terjemahkan sebagai perkataan ataupun berkata-kata. Saya tak nak terjemah. Kita ambil perkataan kaul saja. Jadi kalam itu ialah kaul yang qaim. Qaim artinya sesuatu yang maqama bil ghair. Ini konsep apa dia? Konsep kepada sifat ma'ani. Al-qaul al-qaim bin nas. Qaul sesuatu yang dinamakan sebagai qaul, qaim yang berdiri, artinya perkara yang wujudiyah. Ini merujuk kepada sifat ma'ani. Al-qaim bin nafs bizat. Jadi qaul itu ialah sesuatu yang ada pada zat. Allazi, beruraikan lagi, yang tadullu alaihi, yang menunjuk atas qaul itu, tadullu alaihi, yang menunjuk atas qaul itu oleh ibarat. Wa ma yustalahu alaihi minal isyarat, dan apa-apa yang diistilahkan dengan isyarat-isyarat. Jadinya ada dua perkara di sini. Pertamanya ialah qaul, yang keduanya ialah perkara yang menunjuk kepada qaul. Dua perkara di sini. Ataupun kita katakan madlul dan juga dal. Ada dua perkara di situ. Qaul ialah madlul, perkara yang ditunjuk. Ibarat, isyarat, semuanya adalah dalil ataupun dal yang menunjuk. Dengan makna yang lain ni, barulah kita urai sikit. Dalam diri kita ni ada sesuatu. Dalam diri kita ni ada sesuatu. Adanya sesuatu ini kita dapat kesan, dapat detect dengan wijdan, dengan rasa. Kita sendiri dapat rasa. Kau marah ke? Kau marah ke? Kita marah ke tak marah? Kalau kita marah, macam mana kita tahu kita marah tak marah? Ni keinginan kau ke bukan ni? Macam mana itu kita tahu itu keinginan kita ataupun tidak? Kita rasa kita ni hidup ke tidak? Macam mana kita tahu kita rasa kita hidup ataupun tidak? Ini dinamakan sebagai apa dia? Perkara-perkara yang nafsaniyah. Perkara yang nafsaniyah, perkara yang dalaman, yang dikesan dengan apa dia? Dengan wijdan. Dikesan dengan dalaman, rasa. Bukan dikesan dengan hawasul khamsah. Bukan dikesan dengan panca indera. Dia tak dikesan dengan panca indera. Dikesan dengan apa? Dikesan dengan wijdan kita. Kita sendiri rasa. Adanya sifat sabar, adanya marah, adanya hasad dengki, ada apa, semua itu dikesan dengan apa? Dikesan dengan wijdan. Kita sendiri rasa. Lalu adanya dalaman kita, ada sesuatu yang dalaman kita dapat kesan. Dengan sebab ada sesuatu itu, maka kita dapat melihat. Ada sesuatu itu, maka penyebabnya, kesannya, lanjutannya, kita dapat melihat. Ada dalam diri kita ini sesuatu, dengan sebab sesuatu itu, maka kita dapat rasa, kita dapat tahu, kita dapat mendengar. Ada dalam kita itu, ada sesuatu, dengan sebab sesuatu itu, maka kita berkeinginan. Itu konsep dia. Jadi melihat sesuatu itu dinamakan sebagai apa dia? Pelihat. Sebab kita ada pelihat, maka kita dapat melihat.
Macam mana kau tahu dapat melihat? Aku tahu dah, aku yang rasa. Aku yang dapat lihat. Macam mana dapat tahu kita itu dapat mendengar? Kita tahu dia, kita dapat rasa. Jadi mendengar dengan pendengar, melihat dengan pelihat. Lagi apa lagi? Merasa dengan perasa. Apa lagi? Itu semua perkara yang dalaman kita. Cuma melihat, pendengar, pelihat, lagi apa? Berkehendak, semua kita dapat faham. Tak ada masalah. Jelas di situ. Ada yang qaim binafsina, yang berdiri pada diri kita tadi, dan dia itu berta'alluq. Dia ada fungsi dia, ada kerja dia lain. Namun ada juga dalam diri kita ini, ada sesuatu yang berdiri pada diri kita ini. Dengan sesuatu inilah maka kita berkemampuan, kita boleh menyampaikan akan maksud-maksud yang tertentu. Dengan ada qaim, ada qaul ni, ada dalaman kita ini, maka kita boleh menyampaikan akan murad, akan maksud dan sebagainya. Sama ada menyampaikan kepada orang ataupun sekadar menyampaikan untuk diri kita. Dia sekadar umum tadi. Kita tak bicarakan menyampaikan kepada orang, tak, sekadar menyampaikan saja. Kita nak sampaikan kepada diri kita. Jadi ada perkara tadi dinamakan sebagai qaul. Ini dinamakan sebagai kalam nafsi dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Pelupur awalnya penamaan. Pelupur untuk penamaan daripada Sa'id Al-Kullab. Itu permulaan. Disusuri oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Maturidiyah. Sekadar penamaannya baru lagi. Perkaranya dah lama. Sebagaimana apa dia? Ungkapan, kasbun, usaha. Penamaan tersebut baru lagi. Namun maksudnya, intipatinya dah pun ada lama di dalam Quran. Begitu juga mengenai kalam nafsi. Hanya penamaan saja yang baru, perkaranya dah lama. Jadi kita ada qaul. Dengan qaul inilah maka seorang itu dinamakan sebagai mutakalliman. Kalau pelihat, pendengar itu tak ada masalah. Cuma qaul ini jadi pertikaian yang cukup besar. Apakah yang dimaksud dengan qaul di sini? Adakah qaul itu sebagai berkata-kata dalaman kita, ataupun qaul itu sebagai perkata, sebagaimana pelihat, pendengar, perasa, pekecap, apa semua tu? Ataupun qaul itu ialah perkara yang dikatakan dalaman kita. Ini yang akan kita bincangkan panjang sampai tengah hari ini. Kalau tak habis tak apa tuan-tuan. Yang penting apa dia? Tuan-tuan faham. Faham macam mana? Faham sebagaimana yang saya faham. Kalau saya faham itu salah, maka tuan-tuan tegur saya kefahaman saya. Itu saja. Jadi kita buat benda ni benda keras, jadi kena buat cara rehat-rehat. Cara rehat macam mana? Santai-santai. Saya pun tak boleh tekan diri saya. Kalau saya tekan diri saya pun jam, tuan-tuan pun jam. Pukul 10 dah balik dah masing-masing. Tak boleh, ni benda sentak ni, memang benda berat. Sebagaimana saya katakan tadi, nak mudah jadi mudah. Nak mudah jadi mudah tak ada masalah. Dah boleh balik sekarang dah, lepas fardu ain dah. Ustaz, saya nak kena teruskan lagi tak? Saya datang ni nak fardu ain saja. Tak apa, tafadhal. Boleh balik dah. Tak ada masalah. Percaya tak Tuhan itu berkata-kata, dah percaya, dah selesai, boleh balik. Fardu ain dah lepas dah. Cuma kita nak memperhalusi. Baiklah. Perbincangan yang secara umum sehingga kini dipegang oleh semua Asy'ariyah. Apa dia? Tersebut di dalam kitab Nihayatul Iqdam karya Syarastani. Wa sara Abul Hasan Al-Asy'ari ila anna al-kalama ma'nan qa'imun bin nafsil insaniyati wa bizatil mutakallim. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari berpandangan bahawasanya apa dia?
al-kalama, sesungguhnya kalam itu ialah makna. Tuan kalau kita katakan tadi sebagai qaul, nampak lebih jelas. Walaupun ada kesamaran di situ, namun adanya lebih jelas dengan makna anna kalama maknan qaimun. Kalam itu ialah suatu makna yang berdiri. Ini yang disebutkan oleh Imam Syarastani yang menukilkan, artinya diriwayatkan daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga Qadi Abu Bakar Al-Bakilani. Tapi dia tak sebut Abu Hasan, dia kata a'immatina. Jadi kalam itu ialah makna yang berdiri, makna yang ada bizat seseorang. Ini definisi kalam secara umum. Jadi kalam itu ialah makna. Kalau kita katakan kalam itu sebagai qaul, lebih jelas berbanding dengan makna. Walaupun qaul tadi ada pertikaiannya. Kita akan bawa satu-satu. Tadi lebih jelas. Yang ini lebih keliru lagi. Keliru macam mana? Perkataan makna tadi tu. Sekali imbas, apabila kita faham di sini, kalam itu ialah makna, bermakna makna di sini ialah lawanan bagi kalam. Lawanan bagi macam mana? Adanya kalam, adanya makna. Lalu seolah-olah kalam itu menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukannya lafaz-lafaz, tetapi makna. Ini yang kita dapati daripada takrifan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Minta maaf, yang tadi tu ialah Imam Haramain. Yang pertama tadi ialah Imam Haramain, Imam Haramain. Imam Haramain memberikan definisi kalam itu sebagai al-qaul al-qaim. Betul. Ini dia dah mula pada awal dia dah. Dia terkejar tiba-tiba kan. Definisi yang diberikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ialah maknan al-qaim, maknan qaim bin nafs. Definisi yang diberikan oleh Imam Haramain ialah al-qaul al-qaim bin nafs. Qaul diterjemahkan bagi makna. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, definisi yang diberikan kalam itu ialah makna. Sebagaimana kita tahu bahawasanya makna itu sekali imbas merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada lawanan bagi perkataan. Lawanan bagi kalam. Tiap-tiap kalam itu ada apa? Ada makna. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Kudrat suatu sifat, iradat suatu sifat ma'ani yang bertakluk, ilmu suatu sifat ma'ani yang bertakluk, basar sama suatu sifat ma'ani yang bertakluk. Tiba-tiba bila bicara tentang kalam, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan kalam itu ialah makna. Sudah. Makna ada dua maksud. Ada makna dengan maksud apa dia? Lawanan bagi perkataan. Adanya perkataan, adanya makna. Adakah makna yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Makna yang ini. Ataupun oleh kerana kudrat ialah suatu makna, kudrat ialah suatu sifat, iradat suatu sifat, maka kalam itu juga makna merujuk kepada apa dia? Mufrad bagi ma'ani. Tu. Ma'ani tu mufrad dia makna lah. Maknanya kalam ialah suatu sifat. Kalam ialah makna. Kalam ialah suatu sifat yang wujudiyah. Jadi ada dua ihtimal di sini. Dua andaian di sini. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Bila beginilah keadaannya, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak mendetailkan selepas daripada itu. Dia tak masuk habis dah. Sekadar meyakini Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam yang berdiri pada zatnya. Kalam itu ialah makna. Dibiarkan begitu.
Tidak terdapat dalam Al-Ibana, tidak terdapat di dalam kitab Maqalatul Islamiyah. Tak dinyatakan oleh Ibn Fawrak, Mujaradat Maqalah Islamiyah. Tak ada dalam Risalah Istihsan, tak ada dalam Risalah Ila Ahli Saghar. Jadi terkontang-kanting. Sebab apa dibiarkan? Kerana tidak mahu menerobos, berenang lagi lebih dalam mengenai sifat kalam sebagaimana sifat-sifat yang lainlah. Cukup. Yang pentingnya nak menafikan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan kalam itu ialah kemampuan berkata-kata. Tak. Yang penting kalam itu ialah suatu sifat, makna dah. Tak urai lebih lagi. Maka selepas daripada itulah berlakunya apa yang berlaku pada masa kini. Timbulnya berbagai-bagai pandangan. Pandangan daripada apa? Pandangan berasal daripada apa? Berasal nak membicarakan, nak memahamkan, menafsirkan apa sebenarnya yang nak dimasukkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Lalu Imam Asy-Syahristani mengatakan lagi, wa bizatil mutakallim. Dan kalam itu, yang makna itu, ianya ada di zat orang yang berkata-kata, walaisa bihurufin wala aswatin. Sebagaimana kudrat bukannya huruf suara, iradat itu bukan huruf suara, haya itu bukan huruf suara, sama basar itu bukan huruf suara. Begitulah juga dengan kalam, dia bukan huruf suara, dia sifat. Sebablah kita lihat sini, lihat sini betul-betul. Walaisa bihurufin wala aswatin. Ataf pada mana di sini? Ataf mengenai apa dia? Mengenai huraian mengenai kalam. Kalam itu ada di zat. Kalam itu bukanlah kategori huruf, bukanlah kategori suara. Laisa bihurufin, kena fahamkan huruf jar selepas daripada laisa, zaidah dia macam mana. Jadi kalam itu bukan dengan huruf suara, dengan itu sebagai zaidah. Lalu kita terjemahkan macam mana? Bukanlah ia kalam itu huruf suara, kerana ba di situ ialah ba zaidah. Dia dua perkara yang berbeza tu. Bukan ba mula basa mula bisa, tak. Bukan ba apa nama sebagaimana Allah, tidak. Maknanya kalam itu sendiri bukannya huruf suara, sebagaimana kudrat, irada, ilmu, haya sama basar tadi. Dia bukannya dalam kategori huruf suara. Ini nak menafikan apa dia? Nak menafikan golongan-golongan Hanabilah dan juga Mujasimah, Musyabbihah dan sebagainya. Yang mana mereka mengatakan tiap-tiap kalam mestilah huruf suara. Lalu Imam Syahristani mengatakan tak, kalam di sini bukanlah kategori huruf dan juga suara. Bahkan ini suatu sifat. Masih tak jelas lagi, betul? Masih tak jelas lagi ni. Huraian begini masih belum jelas lagi. Lalu katanya lagi, wa innama huwal qaul. Sesungguhnya kalam itu ialah al-qaulu. Sama juga dengan huraian Imam Haramain tadi. Kalam itu ialah qaul. Baru dia huraikan lagi. Makna kalam ialah makna itu ialah al-qaulu allazi yajiduhul aqilu min nafsihi. Ialah kaul. Saya tak nak huraikan lagi. Kaul tu apa dia? Dia akan jadi suatu kefahaman yang lebih umum, lebih tidak terikat dengan apa-apa dalam minda kita sekarang ni. Jadi makna ataupun kalam itu ialah kaul yang yajiduhul aqilu, yang didapati oleh orang yang berakal, orang yang berkata-kata, min nafsihi, daripada dirinya, wa yujiluhu fil khaldihi, dan dia memperlalukan dalam mindanya, dalam hatinya, dalam dirinya, memperlalukan. Jadi kalau kita faham di sini, bila kita lalu, bila kita melancarkan, apabila kita menyusun, pastilah ada perkara yang disusun. Bila kita alirkan, pastilah ada perkara yang dialirkan. Apabila kita tolak, pastilah ada perkara yang ditolak. Jadi kaul di sini ialah perkara yang dialirkan, perkara yang ditolakkan, perkara yang dipertaruhkan. Maka kita faham di sini apa dia? Al-qaul ini ialah maqulul qaul.
Sesuatu yang diperkatakan. Saya berkata-kata dengan sifat perkata akan perkataan-perkataan. Jadi kita faham di sini al-qaul di sini merujuk kepada apa dia? Perkataan-perkataan. Maqulul qaul. Jadi bila tuan-tuan sekarang tengah dengar ni, si Rashid tengah cakap apa benda kat depan ni. Pam, aku tak nampak apa lagi si ustaz nak bagi tahu ni. Cakap di dalam minda tuan-tuan ni. Jadi itu bermakna apa dia? Tuan mempengalirkan, Tuan menyusun, Tuan mengalirkan dalam diri tuan-tuan perkataan-perkataan. Yang alirkan perkataan-perkataan ini untuk sekadar nak tunjukkan maksud Tuan, tapi tak tunjukkan kepada orang lain, nak tunjukkan kepada diri sendiri. Bercakap dengan diri kita sendiri. Apa. Hari ni habis pukul berapa? Ni bila aku nak faham ni. Dia bela-bela apa benda kat depan ni. Cakap di dalam diri tu. Tapi tak tunjukkan kepada siapa lagi. Semata untuk kita sendiri. Tapi kalau Tuan boleh tanya, Ustaz, saya tak faham lah apa Ustaz cakap lagi tadi ni. Barulah tuju kepada seseorang. Bukan sekadar untuk diri sendiri. Tapi ketika tuan-tuan tengah mempelafazkan suara itu, maka disertakan dengan dalaman tuan-tuan perkataan. Jadi kaul di sini kita fahamkan daripada definisi ini ialah maqulul qaul, perkataan. Lalu kita ambil balik daripada awal. Jadinya kalam itu makna qail, maka kita faham di sini kalam itu ialah maqulul qaul, al-qaim bin nafs. Perkara yang diperkatakan yang dalam diri. Ini yang dihuraikan oleh Asy-Syahrastani. Jelas. Nanti kita huraikan lagi ya. Wa fi tasmiyatil hurufi allati fi lisani kalaman haqiqiyan taraddud. Menamakan huruf-huruf pada sebutan-sebutan lafaz-lafaz yang keluar daripada mulut kita ini dinamakan sebagai kalam hakiki taraddud. Ada khilaf ulama. Ahwa ala sabilil haqiqah atau ala tariqil majaz. Adakah perkataan-perkataan yang ada di udara-udara? Saya bercakap ni ada perkataan yang dalaman saya, ada perkataan yang ada di udara. Jadi perkataan yang di udara-udara ini dinamakan sebagai apa dia? Kalimah hakikiyah. Kalimah-kalimah yang lafziah. Adakah kalimah tersebut sebenarnya juga dinamakan sebagai kalam ataupun tidak? Wa in kana ala tariqil haqiqati fa itlaqul ismil kalami alahi wa ala nutqin nafsi bil ishtirak. Kalau kita mengatakan perkataan huruf suara yang ada di luaran ini merupakan hakiki juga dari segi bahasa, bermakna kalam segi bahasa ini, kalam segi hakikinya, segi bahasa hakikinya terbagi kepada dua atas dasar ishtirak lafzi. Dasar ishtirak artinya satu lafaz dua makna. Apa satu lafaz dua makna? Contoh, telinga. Ada yang telinga manusia, ada telinga kuali. Itu ishtirak lafzi namanya. Lagi apa lagi kita kata? Kuru. Salah satu kuru bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kuru itu ada kalanya merujuk kepada apa dia? Suci, ada kalanya merujuk kepada haid. Ini ishtirak lafzi. Jadi begitu juga dengan kalam. Jadi sebagian ulama mengatakan kalam itu ishtirak lafzi antara kalam lafzi, kalimah lafziah dengan kalimah nafsaniyah. Ataupun kalam lafzi, kalam nafsi. Ishtirak lafzi. Sebagian lagi pula mengatakan yang hakikinya ialah kalam nafsi. Kalam lafzi itu ialah majazi. Hanya khilaf ulama. Yang penting dia ishtirak, selesai masalah. Bila orang kata saja kalam Tuhan, bila kita dah faham begini, kalam ada dua maksud. Bila orang mengatakan kalam Tuhan itu ialah kalam Tuhan itu ialah qadim, lalu kita tanya kepada mereka, kalam yang kamu maksudkan ini kalam yang mana? Kerana kalam mempunyai
maksud. Kalau dia mengatakan kalam nafsi, maka betul. Kalau dia mengatakan kalam nafzi, dah seperti golongan-golongan Hasyawiyah. Sampai Quran yang ada pun dinamakan sebagai kalam sifat Tuhan. Itu dinamakan sebagai Hasyawiyah. Jadi perhatikan, bezakan antara kalam nafzi dan juga kalam nafsi. Golongan-golongan Wahabi mengkritik Asy'ariyah. Apabila Asy'ariyah ada sebagai Asy'ariyah mengatakan kalam yang maksudkan dengan Quran itu ialah makhluk, mereka mengatakan Asy'ariyah sama dengan Jahmiyah. Sedangkan ulama yang mengatakan kalam Quran yang dinamakan sebagai makhluk itu merujuk kepada kalam lafzi. Jadi orang awam tak tahu apa cerita, lalu timbullah fitnah-fitnah yang berlaku. Kita ambil pula definisi kalam yang dikemukakan oleh Imam Sanusi. Kalamullah Ta'ala tidak perhaluskan terus. Kalam Allah sifatun. Kalam ialah sifat yang azali. Kalau adalah suatu sifat azali laisa suku seperti diam, wala tab'in, wala taqdim, wala ta'khir, bukan separuh, bukan semua, bukan terdahulu, bukannya terkemudian. Itulah sifat kalam yang yang dimaksudkan sebagai sifat Allah Ta'ala. Ini pun sebenarnya lagi masih sama lagi tuan-tuan. Kalam sebagai sifat di sini yang merujuk kepada perkata ataupun berkata-kata ataupun perkataan-perkataan. Masih sama lagi. Kita katakan sebagai sifat yang berdiri. Yang berdiri artinya merujuk kepada wujudiyah. Tu. Kita faham dah bila sebut saja sifat yang berdiri merujuk kepada perkara yang wujudiyah. Jadi berkata-kata akan perkataan dengan sifat kalam. Berkata-kata bukannya perkata. Berkata-kata bukannya perkataan-perkataan. Jadi apabila kita katakan qaimatun, maka terkeluarlah perbuatan berkata-kata. Yang tinggal sekarang ialah perkataan-perkataan dan juga perkata yang tinggal dulu. Jadi bagaimanakah? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat kalam di sini? Adakah perkataan ataupun perkata tersebut? Summa huwa ma'a wahdatihi dan ianya kalam itu esanya, maknanya kalam itu satu. Ta'alliq berta'alluq dan selama-lamanya, sejak azali dan selama-lamanya, menunjuk jami' maklumatihi, terhadap atas segala maklumat-maklumat ni. Artinya apa yang diketahui maka ianya itulah juga yang tahu, itulah
allati la nihayata laha. Sebagai Tuhan tidak ada perakhiran, begitulah juga apa yang diperkatakan oleh Tuhan juga tidak ada perakhiran. Apa yang ditunjukkan oleh kalam Tuhan itu tidak ada. Huwallazi ubbira. Huwallazi ubbira anhu bin nazmil mu'jazi al-musamma aidan bi kalamillahi ta'ala haqiqatan lughawiyatan. Yang juga kalam ini ditakbirkan dengan nazam yang sebagai mukjizat, yang dinamakan juga sebagai kalam Allah secara hakiki lughawi, liwujudi kalamnya azza wa jalla fihi bihasabi dalala la bil hulul, kerana menunjuk kepada kalam Allah Ta'ala yang nasi itu, maka dinamakan juga sebagai Al-Quran. Jadi senang kata apa dia? Yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu dinamakan sebagai ibarat. Itu dinamakan sebagai yang menunjuk kepada sifat kalam. Fa'inda ahli al-haqi kalamuhu laisa min jinsi awsati wal hurufi bal sifatun. Di sisi ahli yang benar, ahli sunnah wal jamaah, kalam Allah Ta'ala itu laisa min jinsi aswat wal huruf, bukanlah daripada kategori huruf dan juga jenis suara. Bal ianya merupakan suatu sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang menafikan bagi sukut wal afat, yang ternafinya diam dan juga binasa dalaman seperti bisu dan juga kanak-kanak. Jadi ada sifat kalam ini, maka ternafilah Tuhan itu diam. Bila kata ternafi Tuhan itu diam, bermakna kalam yang di sini bukanlah perkata, tapi kalam di sini ialah berkata-kata. Berkata-kata lawanan dia apa? Diam. Berkata-kata lawanan dia apa dia? Diam. Itu sukut. Tapi wal afad, ialah yang cacat, yang merosak dalamannya, capang dalaman dia, merujuk kepada apa? Bisu. Kalau bisu lawanan dia apa dia? Bisu bukan lawanan dia berkata-kata. Bisu lawanan dia apa dia? Perkata. Dah, makin samar lagi. Jadi kalamnya apa dia? Kalam ini lawanan bagi berkata-kata ataupun lawanan bagi perkata. Tuan-tuan faham tak apa yang saya cakap perkata tadi ni? Mungkin yang ada termenung, apalah ustaz beza perkata dengan berkata-kata? Saya ada sifat perkata, maka berkata-katalah saya akan perkataan-perkataan dengan sifat perkata. Faham Jelaskan situ. Saya ada sifat perkata, maka saya berkata-katalah saya akan perkataan dengan sifat pendengar. Di situ kita nampak silapnya. Kalau berkata-kata mestilah dengan sifat perkata. Jadi perkata itu ialah merujuk kepada sifat. Semata-mata sifat tanpa dilihat kepada ta'alluq. Diri sifat. Berkata-kata ta'alluq, fungsi, wazifah, peranan. Maka ada sifat perkata, kadang-kadangnya apa dia? Tak nak berkata, duk rehat, tidur. Tu. Jadi yang mana satukah yang dimasukkan dengan kalam di sini? Sekejap dikatakan lawanan bagi apa dia? Lawanan bagi diam. Sekejap nampak macam lawanan bagi bisu. Maknanya kalam di situ merujuk kepada dua. Pertamanya merujuk kepada berkata-kata, yang keduanya merujuk kepada perkata. Dengan dialah amir, nahin, mukhbir wa ghairi zalik. Dengan sifat perkata, sifat kalam itulah maka Tuhan menyuruh. Dengan sifat kalam itulah maka Tuhan mengkhabarkan. Dengan sifat kalam itulah Tuhan melarang. Dengan sifat perkata itulah Tuhan berjanjikan baik dan juga buruk dan sebagainya. Janjikan apa dia? Seksa. Janjikan pahala dan sebagainya.
yang menunjuk atasnya dengan ibarat ataupun kitabah ataupun isyarat. Jadi apabila kita ada dalaman kita ada suatu dalaman, dengan dalaman itu dinamakan sebagai perkata, kemampuan untuk menunjuk, kemampuan untuk berkata-kata. Lalu kadang-kala saya memperzahirkan arahan dalaman saya tadi dengan lafaz. Kau sini, kau duduk sini. Lafaz. Kadang-kalanya dengan isyarat. Dengan isyarat. Kadang-kalanya dengan tulisan. Mesej dengan tulisannya. Jom ngeteh. Cakap ke? Tak cakap pun. Tapi tulisan. Dan pelbagai apabila ditakbirkan dengan bahasa Arab, maka dinamakan sebagai Quran. Apabila ditakbirkan dengan Syrianiyah, maka dinamakan sebagai Injil. Dan dengan Ibraniah dinamakan sebagai Taurat. Wal ikhtilafu ala ibarati dunal musamma. Ibaratnya pelbagai, tetapi bendanya hanya satu. Sekejap dia cakap Jawa, baitun. Sekejap dia cakap Inggeris, rumah. Bahasa yang pelbagai, tapi maksudnya dalaman satu saja. Mari sini, bahasa Melayu. Come here, lagi apa lagi? Ta'al. Lagi Chinese saja lah. Lai. Pelbagai, tapi makna satu. Musamanya satu. Orang, manusia, insan, nas, human. Pelbagai, tapi satu yang nak bagi tahu dalam saya ni tadi. Jadi wa khalafana fi zalika jami'ul firaq. Wa khalafana fi zalika jami'ul firaq. Menyalahi akan kami pada perkara tersebut oleh segala firqah-firqah yang lain. Mu'tazilah ke, Jahmiyah ke, Musyabbihah ke, Hanabilah ke, apa semuanya tak sama dengan kita dalam masalah ini, yang kita namakan sebagai apa dia? Kalam nafsi. Wa za'amu annahu la ma'na lil kalam illa al muntazimi muntazimun minal hurufi masmu'i dalati 'ala al ma'ani maqsudati wa anna al kalam an nafsiyya ghairu ma'qulin. Mereka duk kata kalau sebut saja kalam mestilah huruf suara. Tak terfikir, tergambar pada diri mereka akan mengenai kalam nafsi. Jadi kesimpulannya macam mana pula? Golongan Hanabilah, saya buat ringkas saja. Hanabilah dan juga Hasyawiyah, mereka mengatakan apa dia? Kalam itu adalah suara-suara, huruf-huruf yang berselang-seli, tersusun sebahagiannya atas sebahagiannya, dan adalah huruf-huruf yang kedua daripada tiap-tiap kalimah didahului dengan huruf sebelumnya yang kana sabita fil azali. Perkara tersebut ada tetap pada Tuhan sejak azali lagi. Ini pandangan golongan Hasyawiyah dan juga golongan Hanabilah. Dia kata kalam Tuhan itu ialah huruf-huruf suara yang terdahulu, yang tersusun, yang terkemudian, ada yang terdahulu, tapi ianya azali, qadim. Ini golongan Hasyawiyah. Qa'imatan bizatil bari ta'ala wa taqaddas. Huruf suara yang dinamakan sebagai kalam ini ada dari zat Tuhan. Ianya qadim, ianya wujudiyah. Wa annal maswa' min al-aswatil qura' wal mar'i min asdaril kitabin nafsu kalamillahil qadim. Dan apa-apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu, yang kita pada Quran itu merupakan kalam Tuhan yang qadim. Wa kafa syaidan ala jalihim ala man qala. Jadi ini batal pandangan ini. Ini pandangan Hanabilah. Kemudian pula golongan Karamiyah pula, pandangan golongan Karamiyah, zahabu ila annal muntazam minal hurufil masmu'ah. Mereka menjalani bahawasanya yang tersusun daripada huruf-huruf yang didengari
ma'a hudusihi qa'imun bi dzatillahi ta'ala. Huruf-huruf tersebut baharu namun berdiri zat Allah Ta'ala. Ini golongan karamiyah pula. Berbeza dengan apa itu? Iaitulah Hanabilah mengatakan qadim huruf-huruf tersebut, golongan karamiyah mengatakan baharu. Ini beza antara karamiyah dan juga Hanabilah. Dan mereka menamakan sebagai Allah. Huruf-huruf itu dinamakan sebagai perkataan Allah, bukanlah kalam Allah Ta'ala. Wa innama kalamuhu qudratuhu ala takallum wa huwa qadimun. Jadi golongan karamiyah ini dipecahkan dua pula. Kalam dengan maksud huruf suara, iaitulah perkataan-perkataan huruf suara. Kalam dengan maksud kemampuan untuk berkata-kata, wa huwa qadim. Dengan maksud yang lain apa dia? Kalam dengan maksud perkataan-perkataan yang baru lagi dijadikan, baru lagi diperbaharukan. Yang keduanya, kalam dengan maksud kemampuan, itulah merujuk kepada ta'alluq kudrat. Ulang sekali lagi, merujuk kepada ta'alluq kudrat. Saya ulang sekali lagi, kali ketiga, merujuk kepada ta'alluq kudrat. Bila merujuk kepada ta'alluq kudrat, maka dia akan berkaitan dengan apa? Sya'a. Bila Tuhan inginkan, dia melibat dengan masyiah Tuhan. Sebab dia melibat apa dia? Melibat dengan kudrat. Kudrat mestilah dengan masyiah Tuhan. Kalau tak ada masyiah Tuhan, maka Tuhan itu terpaksa menjadikan huruf suara dalam diri dia. Tak, mesti melibatkan dengan masyiah. Jelas. Namun dalam perbincangan sebahagian daripada ahli sunnah dan juga yang kita temui dalam teks-teks salafus soleh, Tuhan itu berkata-kata bila dia kehendaki, apa cara yang dia kehendaki, bukanlah merujuk apa yang dimaksudkan oleh golongan karamiyah. InsyaAllah kita bincang nanti. Ini faham dulu. Jadi karamiyah apa dia? Merujuk kepada kudrat. Baiklah. Wa qawluhu hadisun la muhdas. Perkataan Tuhan itu ialah hadis, baru lagi, bukan muhdas, bukan diperbaharukan. Dibezakan pula. Wa farraqu bainahuma bi anna kulla ma lahu ibtida in kana qa'iman bi dzat fa huwa haditsun bil qudrati ghairu muhdas. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan kudrat Tuhan, yang berlaku pada zat Tuhan, tak boleh dinamakan sebagai muhdas, dinamakan sebagai hadis. Yang muhdas ni macam mana? Muhdas yang luar daripada zat Tuhan dinamakan sebagai muhdas, dinamakan sebagai makhluk. Yang dalam diri Tuhan tu tak boleh dinamakan sebagai makhluk, dinamakan sebagai baharu saja. Pimai-pimai tantu je sebenarnya. Wa in kan mubayyinan lizat fa huwa muhdas bi qauli kun la bil qudrah. Yang mana berkaitan dengan luar pula, maka ianya berkaitan dengan ta'alluq kun la bil qudrah. Dibezakan sikit situ. Kalau aliran Maturidiyah, kudrat itu sebagai penyediaan. Kun itu takwin, itulah sebagai berta'alluq, menjadikan. Ini karamiyah. Sikit je kita kalau berhenti sini kan lagi keliru lepas ni, tak apa. Lebih sikit. Kita apa tuan-tuan Sikit lagi Golongan ketiga lah. Tadi golongan apa dia? Hanabilah. Kemudian golongan kedua karamiyah. Golongan ketiga ialah apa dia? Mu'tazilah. Apabila golongan Mu'tazilah ini, apabila mereka secara pastinya mereka mengatakan perkara yang tersusun mesti daripada huruf dan suara, pastilah ianya baru. Dan perkara yang baru tak dapat tidak dan perkara yang baru tidak berdiri di zat Allah Ta'ala, maka mereka mengatakan bahawasanya makna Tuhan itu berkata-kata, makna Tuhan itu mutakalliman, merujuk kepada khalqul kalami fi ba'dil ajsam. Lalu mereka mengatakan Tuhan itu berkata-kata, tapi bukan bermaksud adanya huruf suara dalam diri Tuhan sebagaimana Hanabilah. Bukan bermaksud Tuhan menjadikan huruf suara dalam diri Tuhan sebagaimana golongan karamiyah. Namun
Tuhan berkata-kata di sini merujuk ialah Tuhan menjadikan huruf suara di jisim. Ini adalah pandangan Mu'tazilah. InsyaAllah kita sambung lagi selepas daripada ini, pandangan yang keempat pula. Jadi kita akhiri, kita berhenti sebentar ni dengan tasbih kafarah dengan suratul Al. Subhanallah.